Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayahnya dapat kita bertemu lagi pada kali ini untuk meneruskan lagi sesi tafsir berkenaan dengan ayat hukum puasa dan Ramadan yang telah kita mulakan pada sesi pada minggu lepas. Ayat yang kita mulakan daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-183. Dan hari ini kita akan sambung bicara kita berkenaan dengan hukum puasa dan Ramadan pada ayat yang ke-184 dan berikutnya insya-Allah. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 183 yang telah kita bacakan minggu lepas, dan terus kita akan sambung pada tafsirannya yang berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, para pendengar sekalian, wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat dahulu agar kamu bertakwa, iaitu kamu berpuasa pada hari-hari yang tertentu. Dan jika di antara kamu ada yang sakit dan dalam keadaan bermusafir, hendaklah dia membayar semula puasanya itu pada hari yang lainnya. Dan bagi mereka yang mampu tetapi tidak mahu berpuasa, hendaklah mereka membayar fidyah dengan beri makan kepada orang miskin. Dan bagi siapa yang menambahkan lagi kebaikan dalam pemberiannya, maka itu lebih baik bagi dirinya. Dan puasa itu, hendaklah kamu berpuasa kerana puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu. Bagi siapa yang menyaksikan bulan pada di tempat tinggalnya itu, hendaklah dia berpuasa. Dan bagi siapa yang sakit atau dalam keadaan bermusafir, hendaklah dia menggantikan puasanya itu pada hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala inginkan kemudahan bagi kamu dan tidak inginkan kesusahan bagi kamu, dan untuk kamu menyempurnakan hari-hari yang diwajibkan untuk kamu berpuasa itu, dan hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang telah Allah berikan petunjuk untuk kamu supaya kamu bersyukur kepadanya. Jadi para pendengar sekalian, ayat ini daripada
ayat 183 hingga 185 ya, disebutkan tentang kefarduan puasa kepada orang-orang yang beriman. Pada sesi yang lepas saya telah jelaskan ya, kewajipan berpuasa di sini adalah puasa Ramadan, bukan puasa sunat biasa ya, atau puasa yang kita ada pilihan untuk buat atau tidak. Tapi ayat ini telah pun disebutkan oleh para ulama secara ijma'nya adalah ayat yang menunjukkan kewajipan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi di sini ya, saya ingin teruskan kepada apa yang disebutkan pada ayat 184, iaitu ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang tertentu sahaja yang diwajibkan ke atas kita untuk berpuasa. Para pendengar sekalian, kalau kita rujuk kepada kitab tafsir, misalnya kitab tafsir Ibnu Kathir ya, beliau ada membawakan beberapa riwayat ya, yang menjelaskan tentang amalan puasa di kalangan umat dahulu. Dalam kitab tafsir itu ada menyebutkan bahawa sebenarnya ya, mengikut beberapa riwayat lah yang dibawakan oleh beliau, umat dahulu telah pun mula berpuasa di bulan Ramadan ya. Kemudian ada juga disebutkan, dan ini lebih jelas, bahawa mereka dahulu berpuasa ya, secara wajib, tetapi mereka berpuasa pada hari Ashura ya, itu yang telah diwajibkan ke atas mereka berpuasa. Ada juga riwayat mengatakan mereka berpuasa 3 hari ya, 3 hari sebagai puasa wajib. Jadi para pendengar, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh rujuklah kepada kitab tafsir Ibnu Kathir. Ada beberapa huraian riwayat yang disebutkan di sana. Jadi kalau kita lihat ayyam ma'dudat itu ialah hari-hari tertentu. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang telah difardukan ke atas kita sehinggalah hari ini, sehinggalah hari kiamat nanti, adalah puasa hari-hari yang ditetapkan itu bermaksud puasa dalam bulan Ramadan yang penuh ya. Dan bila kita sebut bulan Ramadan yang penuh ini, dia sama ada satu bulan tu sama ada 29 hari atau 30 hari genap ya. Dalam kalender Islam, para pendengar sekalian, tidak ada 28 hari dalam satu bulan atau tidak ada 31 hari. Kalender Islam ni cuma ada 29 hari atau 30 hari sahaja. Jadi kita berpuasa sama ada 29 hari ataupun kita puasa 30 hari. Dan saya kira kita pun tak perlu lagi hari ini untuk mencari kaedah nak mula puasa ni dengan pergi melihat anak bulan, ataupun ada yang mengatakan kalau nak puasa yang lebih baik kita kena pergi tengok anak bulan, yang itu lebih baik. Kiraan hisab ni sebenarnya adalah cara yang tak ikut sunnah katanya. Ada yang kata begitulah. Jadi para pendengar sekalian, saya nak ingatkan, alhamdulillah kita ada badan berkanun di Singapura ini, iaitu MUIS, yang telah pun berusaha ya, dan usaha mereka itu dilandasi dengan ilmu-ilmu yang bernas ya, yang dibawakan hujah-hujah yang kuat, yang mana kita sedia maklum di Singapura dan juga di negara-negara lain telah pun ya, mengambil pendekatan untuk mulakan puasa dengan kiraan hisab. Sama ada kita mengambil cara kiraan hisab ke ataupun melihat anak bulan, dua-dua itu adalah cara yang dibenarkan dalam Islam. Jadi untuk kita di Singapura ini memadailah ya, kita dengar, kita ambil tahu bilakah puasa kita yang perlu kita mulakan ini daripada pihak ya, pejabat mufti di MUIS. Itu lebih sesuai untuk kita lakukan di Singapura ini. Tak perlu kita bertelagah ya, para pendengar sekalian, sama ada nak mulakan puasa ya, dengan melihat anak bulan dahulu ataupun kiraan hisab, itu bukan tugas kita. Alhamdulillah kita diberikan kepimpinan agama yang baik di Singapura ini, kita ikutlah ya, apa yang telah ditetapkan. Jadi balik kepada ayat tadi, hari-hari yang kita puasa ini berbalik kepada ayat tadi ayyam ma'dudat. Kalau balik kepada huraian bahasa Arab ya, para pendengar, dan saya minat dalam bidang bahagian ini, disebutkan oleh para ahli bahasa Arab, Nahu Arab ni, mereka mengatakan ayyam ma'dudat itu bermaksud
bilangan-bilangan hari yang ringan, yang tidak membebankan. Dia kalau saya nak sebutkan lebih lanjut, dia adalah jamak taksir lil qillah, ya. Adalah sebutan dalam nahwu. Kalau tuan-tuan para pendengar minat untuk belajar bahasa Arab, silakan carilah guru-guru bahasa Arab yang boleh para pendengar belajar daripada mereka. Cuma ini adalah di antara keistimewaan Al-Quran, ya. Bila dibacakan ayat-ayat yang tertentu ini, saya sebutkan pada sesi lepas, dia bukanlah ayat-ayat yang hanya untuk diletakkan sebagai hiasan, tidak, tapi dia ada maksud yang terkandung di sebalik ayat itu. Jadi ayyam ma'dudat bermaksud hari-hari yang perlu kita lalui dengan berpuasa, ialah hari-hari yang sebenarnya tidak membebankan kita. Itu dia. Jadi kita akan lihat nanti pada ayat berikutnya, ya. Tadi saya dah bacakan ayat ini dan saya dah terjemahkan juga ayat yang tadi, yang mana puasa ini bila Allah fardukan, Allah bukan nak menyusahkan kita, ya, tapi Allah suka untuk memberi kemudahan bagi kita. Baiklah, nanti kita huraikan insya-Allah. Cuma balik pada ayat tadi ini, ayat ini juga, ya, para pendengar sekalian, terdapat dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Sama ada ayat ini telah pun dimansuhkan ataupun ayat ini dia tidak ada pemansuhan langsung. Mereka yang mengatakan ayat ini mansuh, ya, berbalik kepada beberapa riwayat dalam tafsir mengatakan bahawa ayat ini, ya, Allah sebutkan tadi, faman kana minkum maridan, sesiapa di antara kamu yang sakit, au ala safarin, ataupun dalam keadaan bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mereka boleh menggantikan puasa yang mereka tak lakukan pada bulan Ramadan itu pada hari yang lain. Kemudian seterusnya, wa'alladzina yutiqunahu, dan ke atas mereka yang mampu untuk puasa tapi mereka tak nak puasa, maka apa yang harus mereka lakukan ialah fidyatul ta'am miskin. Mereka kena bayar fidyah dengan memberi makan bagi golongan miskin, ya. Jadi di sinilah para ulama tafsir mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang mampu di zaman dahulu, zaman sahabat, tapi mereka memilih untuk tak nak berpuasa, maka mereka boleh lakukan demikian tapi dengan membayar fidyah. So ini satu pendapat, ya. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam kitab tafsir Ibn Kathir, ada huraiannya. Pandangan ulama lain mengatakan tidak, ayat ini sebenarnya dia ada mahzuf, ada perkataan yang telah di mahzuf ni dihilangkan, ya, iaitu pada ayat wa'alladzina yutiqunahu. Sebenarnya ayat itu pada asalnya adalah wa'alladzina la yutiqunahu, iaitu orang yang tak mampu nak berpuasa. Jadi bagi orang tak mampu nak berpuasa, maka dia bayar fidyah lah. Kita sedia maklum perkara itu. Jadi di sini ada dua pendapat yang berbeza, ya. Kenapa? Sebab memang ada riwayat yang menyebutkan bahawa di zaman dahulu permulaan hukum puasa diturunkan, ada lagi keringanan, ya. Dan kita sedia maklum syariat Allah Ta'ala ni diturunkan secara bertahap-tahap. Contoh kita tahu kan tentang masalah ialah solat sekalipun, ya. Solat dahulu bila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, solat 5 waktu tu belum lagi ada. Sehinggalah Nabi SAW bertemu Allah Ta'ala di peristiwa Mi'raj, barulah kita diberitahu kita kena solat 5 waktu. Sama juga tentang, ya, seperti pengharaman minum arak misalnya, kan bertahap-tahap kan hukumnya. Jadi para ulama yang mengatakan ayat ini telah dimansuhkan mengatakan bahawa orang dahulu bila ayat tentang puasa diturunkan, mereka ada pilihan untuk puasa atau tidak. Jadi bagi mereka yang tak berpuasa, mereka kena bayar fidyah. Kemudian Allah firmankan, faman tatawwa khairan, siapa yang nak tambah lagi kebaikan, maka dia beri lebih lah, ya, bagi mereka tak berpuasa ini. Dan wa antasumu khairul lakum, hendaklah kamu berpuasa, itu lagi baik bagi kamu sekiranya kamu betul-betul tahu. Di sinilah juga
para ulama yang mengatakan ayat telah mansukh, dikatakan bahawa Allah memberi semangat untuk orang-orang ni berpuasa. Puasa tu lagi elok, walaupun diberikan kelonggaran untuk puasa atau tidak di zaman dahulu. Saya kena ingatkan sekali lagi, jangan salah faham. Dulu permulaan ayat ini diturunkan, dikatakan bahawa mereka ada pilihan untuk puasa atau tidak. Siapa yang tak puasa, dia kena bayar fidyah. Jadi Allah tekankan, Allah berikan penekanan bahawa puasa tu lebih elok kalau benar-benar kamu tahu kelebihan dia. Jadi Allah galakkan. Seterusnya ayat kali 185, Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai menjelaskan lagi petunjuk itu dan sebagai pembeza antara batil dan antara hak dan batil. Para pendengar sekalian, di sinilah disebutkan syahrul Ramadan. Tetapi kan uniknya di sini, kenapa Allah Taala tak sebut syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikumus siyam? Kenapa? Kenapa Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran? Ada di antara ahli tafsir mengatakan Allah nak menjelaskan bahawa kamu berpuasa, ayat yang permulaan tadi 193, kita puasa untuk apa? La'allakum tattaqun, betul? Kita puasa untuk mencapai ketakwaan. Al-Quran, kalau kita baca ayat pertama dan kedua daripada surah Al-Baqarah sendiri, iaitu Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Betul? Alif Lam Mim, inilah kitab Allah turunkan, tiada ragu baginya, tiada ragu padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi tengok ada kaitan dia, Quran dan puasa. Dan nak ditambahkan lagi kelebihan puasa itu, nak menunjukkan bahawa kamu berpuasa di bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Hebat tu. Mana nak menunjukkan kelebihan puasa. Allah tak suruh kita puasa bulan Syawal ke bulan Zulkaidah, bulan lain. Tidak. Allah suruh kita puasa bulan Ramadan. Kenapa? Nak digandakan kelebihan dan kemuliaan, sebab bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan Quran adalah kitab yang Allah turunkan untuk memberi kita kejayaan dunia dan akhirat, beri kita panduan yang terbaik untuk kita berjaya dan selamat dunia dan akhirat. Jadi cuba lihat, bayangkan para pendengar sekalian, kelebihan kita ni berpuasa di bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ni kalau diturunkan ke atas gunung ganang, maka bergegarlah gunung ganang tu, tak mampu nak bawa Al-Quran ni kan. Tapi diturunkan untuk manusia. Jadi dah menunjukkan hebatnya Quran ni. Jadi kita bersama-sama dapat kelebihan dengan waktu yang Allah telah berturunkan Al-Quran itu. Sedang Quran diturunkan, kita juga berpuasa, Masya Allah. Itu dia. Itu yang nak ditunjulkan. Maksud kenapa Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bukan syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikumus siyam. Tidak. Baiklah, seterusnya Allah firmankan pada ayat 185 tadi, sekali lagi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Di sinilah dia para ulama yang mengatakan bahawa ayat sebelumnya telah dimansukkan. Mereka kata ayat ini menjelaskan bahawa siapa yang menyaksikan, dia hidup dan dia tahu dah masuk waktu Ramadan, maka dia kena berpuasa. Jadi ayat yang tadi 194 dah telah dimansukkan, kata mereka. Jadi kalau kita lihat, sesiapa yang hidup dan mengaku beriman, maka diwajibkanlah ke atas kita ni, orang yang mukallaf lah untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Macam ayat sebelumnya jugalah.
Sekali Allah kata, Allah sebut, siapa yang sakit atau dalam keadaan bermusafir, maka dia boleh qada puasa dia pada hari lain. Ya. Jadi di sini saya nak jelaskan lebih lanjut tentang masalah orang sakit. Ya. Orang yang sakit, macam contoh kalau siapa yang terkena wabak COVID, semua Allah sama kita semua insya-Allah, amin. Sesiapa yang sakit, yang menderita sakitnya, melemahkan diri dia secara fizikal dan dinasihatkan oleh doktor untuk jangan berpuasa, maka mereka lah orang yang tak sepatutnya berpuasa. Ya, malah lebih lagi ditekankan bagi mereka yang tak boleh berpuasa, sebab kalau mereka puasa akan lebih mudarat bagi kesihatan mereka. Jangan cuba-cuba berpuasa. Jangan cuba puasa. Kalau doktor dah nasihatkan begitu, ikut cakap doktor. Ya. Cuma ialah ini sakit berat. Tapi kalau kita sakit ringan, ialah sebagai contoh kita terseliuh bila salah urat, terseliuh kaki contohnya, sakitlah ya. Ataupun kita bila potong buah-buahan ke, potong sayur ke, terpotong ya, terluka jari kita ni misalnya, sakitlah. Tapi bukan itu maksud sakit yang membolehkan kita untuk tak puasa. Itu sakit ringan. Dikatakan di sini sakit yang dimaafkan adalah sakit yang berat. Tapi bagi mereka yang sakit dan tak boleh berpuasa, mereka kena qada. Kalau tak mampu nak qada, maka hendaklah mereka bayar fidyah. Okey, para pendengar sekalian, fidyah kita hari ini setahu saya, wallahu alam, tuan-tuan boleh rujuk lagi di masjid-masjid Singapura atau di laman Jawab Mufti. Setahu saya satu hari fidyah adalah sebanyak $1.30. Ya. Jadi kalau kita tak puasa mungkin beberapa hari atau mungkin sebulan tak puasa, maka kita kalilah 30 misalnya. Ya, ada orang yang memang tak mampu nak berpuasa atas nasihat doktor. Doktor dah nasihatkan tak boleh puasa. Kalau dia puasa, dia akan lebih mudarat. Maka dia tak boleh puasa. Jadi dia kena bayar fidyah. Ya. Kemudian selepas isu orang sakit pula ialah orang bermusafir. Musafir ni memang secara hukum jelas di sini membenarkan mereka untuk tidak berpuasa. Tak kiralah mereka bermusafir jauh ke dekat ke, tapi namanya bermusafir, maka mereka memang boleh ambil kemudahan itu untuk mereka tak berpuasa. Tapi tetap kena qada selepas bulan Ramadan. Cuma sekali lagi tentang hal puasa bagi orang bermusafir ini, kalau ikut pada mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawa kita amat digalakkan untuk berpuasa walaupun kita sedang bermusafir. Imam Abu Hanifah pula rahimahullah mengatakan tidak, ambil kemudahan ini Allah dah berikan, kita ambil. Ya, jadi bila kita ambil kemudahan ini, kita pun dapat pahala juga. Cuma para pendengar sekalian, kita tanya diri kita sendirilah. Ya, kita nak bertakwa ni kena tanya diri kita sendiri. Sejauh mana kita bila bermusafir tu, adakah terlalu bebankan diri kita untuk sampai tak boleh berpuasa? Ialah misalnya lah ya, kalau hari ini, konteks kita hari ini kan, kalau kita memandu ke, atau kita naik kapal terbang ke, naik kereta api, naik bas, pergi ke Kuala Lumpur misalnya, ya, memang dah lebih marhalah, lebih daripada 2 marhalah, dan memang kita bermusafir. Tetapi susah ke kita ni nak sampai ke Kuala Lumpur tu? Sama ada kita memandu sendiri ataupun kita naik bas atau naik kapal terbang, susah ke? Lebih-lebih lagi bagi mereka yang naik kapal terbang. Ada orang dia pergi ke Kuala Lumpur tu, ambil flight pukul 7 pagi untuk meeting dekat Kuala Lumpur ya, pada jam 12.30 hari. Habis meeting pukul 2, naik flight balik ke Singapura. Ya, cantik je. Dan dia tak ada apa-apa susah pun. Maknanya bila sampai ke Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur tu ada orang ambil dia, naik kenderaan pergi ke tempat nak ada meeting tu. Lepas tu terus dihantar balik ke lapangan terbang untuk naik balik flight ke Singapura. Tak ada susah payah pun. Jadi alangkah baik kalau kita ambil kesempatan untuk berpuasa lah. Ya, para pendengar sekalian, jangan lupa puasa Ramadan ni kelebihan dia besar sangat. Dia tak seperti puasa bulan lain. Jadi memang rugi bagi kita ni kalau ada kemampuan untuk berpuasa bulan Ramadan, tapi kita ambil peluang untuk tak berpuasa sebab kita ada kemudahan ya Allah berikan. Ya betul, Allah berikan kita kemudahan, tapi kita diri kita sendirilah sejauh mana kita nak ambil kemudahan itu ya. Jadi saya kira
hal ini memang ada pilihan, saya tak nafikan. Kalau ada orang kata tak, saya nak ambil rukhsah itu, iaitu Allah berikan keringanan untuk saya tak perlu berpuasa walaupun saya pergi ke Kuala Lumpur naik kapal terbang sekalipun, tapi saya nak ambil kemudahan itu, silakanlah. Ya, para pendengar jangan jadikan isu ni sebagai isu pergaduhan, perbalahan. Jangan pula tuduh menuduh mengatakan orang yang tak puasa tu lebih kurang takwa dia, lebih kurang iman dia. Jangan. Itu masing-masing punya hal, masing-masing dia punya kefahaman, diamalkan. Apapun kita semua balik kepada Allah Ta'ala, kita yang jawab di hadapan Allah Ta'ala. Sejauh mana kita lakukan secara jujur ibadah kita di dunia ini. Begitu. Ya. Jadi ayat 185 tadi menjelaskan kepada kita bahawa bagi sesiapa yang sakit dan bermusafir, dia boleh tak berpuasa. Cuma tadi saya sebutkan, kalau mereka yang sakit dan tak mampu nak berpuasa, mereka kena bayar fidyah. Ya. Kemudian Allah sebutkan di sini, Allah inginkan yuridu bikumul yusra, Allah inginkan kemudahan bagi kamu. Wala yuridu bikumul usra, Allah tak nak susahkan kita sebenarnya. So inilah syariat Allah Ta'ala, para pendengar sekalian. Syariat Allah Ta'ala ni adalah syariat yang mudah untuk kita. Ya, kita jangan terlalu melampaui batas dalam kita beramal. Ya, kalau kita mampu untuk berpuasa, ya, dalam keadaan sekian-sekian, kita lakukanlah ikut kemampuan kita. Ya, dan lengkapkan walitukmul iddah tu, Allah kata supaya kita melengkapkan bilangan hari yang diwajibkan kita berpuasa. Kita berpuasa ikut kadar, ya, kemampuan kita. Maksud saya ni adalah kita memang perlu selesaikan puasa kita daripada subuh hingga maghrib. Ya. Kita perlu selesaikan puasa kita daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Ya. Tak ada orang boleh kata puasa yok-yok lah, puasa setengah hari je. Sebab Allah kata Allah tak susahkan kita. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah dalam kita sedang berpuasa ini, ya, kita sedia maklum Nabi SAW beritahu kita, ya, bila kita berpuasa kita kena ada takwa, kita kena ada kesabaran, kita kena ada, ya, peraturan, ya, supaya pahala puasa tak hilang. Ya, memang banyak saranan dalam kita berpuasa ni. Kita digalakkan untuk bangun sahur misalnya. Kita digalakkan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kita digalakkan untuk bersedekah, kita digalakkan untuk, ya, beriktikaf dan sebagainya lah. Memang banyak aktiviti-aktiviti sunnah yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi itulah, tuan-tuan, para pendengar sekalian, dia balik kepada kita, ya, utamakan yang utama. Yang kita utama adalah kita kena puasa itu, dan jaga pahala puasa kita jangan sampai hangus. Jadi maksud saya di sini adalah utamakan yang fardu dan wajib. Ya, perkara sampingan lain kita ambil ikut bahagian kemampuan kita. Ya, kita tahu dalam bulan Ramadan yang seringkali kita lakukan adalah sembahyang tarawih, ya, di masjid. Tahun ni tak boleh lah, nampak gayanya. Dan kita membaca Quran, bertadarus pun nampak gaya tahun ni tak boleh, ya, sebab tak dibenarkan untuk kita berkumpul dalam jumlah yang ramai. Tapi kita ada target selalunya untuk khatam Quran, ya. Walaupun memang itulah, ya, yang diseru dan digalakkan, tapi jangan rasa terbeban untuk kita nak capai sampai nak khatamkan Quran. Para pendengar sekalian, Quran ini dibaca sampai kita mati. Kita bukan baca Quran bulan Ramadan sahaja. Kita baca Quran seumur hidup kita. Jadi kalau kita mampu untuk khatam Quran pada bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau tak mampu, tak mengapa. Sampai kita teruskan sampai bulan-bulan lain pun tak mengapa. Ya. Malah lebih kita khawatir bila kita cuba untuk khatamkan Quran, kita baca dengan kadar yang segera dan cepat, dan kita langgar pula hukum hakam tajwid misalnya. Itu lebih malang lah. Jadi lagi elok kita ni baca Quran ikut adab-adab dia dan ikut kemampuan kita. So kita rasa lapang bila kita beribadah ni. Itu penting tu para pendengar sekalian. Jangan kita melakukan ibadah kita paksa hingga akhirnya kita rasa penat dan letih. Ya, itu sebabnya kita perlu merasa bahagia bila kita beramal. Dan untuk merasa bahagia tu kena balik kepada kemampuan kita.
Kemampuan dalam ruangan yang diwajibkan itu memang kita mampu nak selesaikan, cuma kemampuan yang lebih itu perlu kita lihatlah ya, kemampuan kita yang sesuai ya. Jangan paksa diri. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa puasa kita ni bukan untuk menyusahkan kita, tapi diberikan kemudahan bagi kita, dan banyak fadilat dan kelebihan berpuasa sebenarnya. Ya, saya kira kita boleh rujuk pada kitab-kitab lain pun boleh baca, dengar ceramah-ceramah ustaz lain pun boleh ya, tentang kelebihan puasa dari sudut saintifiknya, dari sudut fadilat ya, pahalanya banyaklah. Jadi akhir sekali ayat ini menjelaskan bahawa kita diseru untuk supaya kita bila berpuasa itu, bila kita beramal itu untuk kita membesarkan Allah Ta'ala. Jadi kita berpuasa ni hanyalah untuk kerana Allah Ta'ala semata-mata. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Kuasa atas kita. Jadi kita berpuasa kerana Dia, dan supaya kita bersyukur kepadanya. Kenapa? Sebab bila kita berpuasa, kita akan dapat takwa. Kita puasa dapat kesihatan, kita puasa kita dapat kesabaran, dan banyak fadilat-fadilat lain. Jadi itulah dia ya, kelebihan berpuasa daripada ayat ini. Jadi para pendengar sekalian, cukup untuk kali ini. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita baca ayat 186 pula, dan kita bincangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa dan Ramadan insya-Allah. Jadi cukup untuk kali ini. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Allahu a'lam bissawab. Kita akhir dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulil insana fi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.